Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah ada berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Yang bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah kitab, yang mana kitab itu terpelihara akan ketulinannya sejak ianya diturunkan sehinggalah kepada hari kiamat. Firman Allah, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan menjaga ketulinan dan kesucian Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dengan kebanggaan kita terhadap Al-Quranul Karim, dengan besarnya rahmat Allah Ta'ala yang menganugerahkan kita kitab yang tidak ada keraguan pun di dalamnya, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kita merasakan cukup bertuah, dan dengan kitab itulah manusia yang dahulunya tidak disukai, manusia yang dahulunya digelar dengan orang-orang jahiliah, tetapi dengan keberkatan Al-Quranul Karim, mereka telah diangkat kedudukannya daripada manusia yang seteruk-teruknya menjadi manusia yang terbaik. Mereka mendapat anugerah Allah ataupun mendapat pengiktirafan daripada Allah dengan satu pengiktirafan yang kekal abadi, iaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memberi pengiktirafan yang begitu tinggi kepada para sahabat, orang yang mendapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, mengingati akan kehebatan Al-Quranul Karim, dan ada sekelompok manusia telah berjaya mendapat petunjuk, dan sekelompok yang selepas daripada itu membina tamadun yang cukup gemilang. Maka persoalannya pada hari ini, kenapa kita yang mewarisi kitab suci yang begitu hebat tidak mampu ataupun bagaikan lesu untuk membina tamadun seperti mana yang telah dibina oleh mereka-mereka yang terdahulu? Pada hemat saya, ada beberapa perkara yang kita perlu perbetulkan. Dan rasanya di dalam bulan Ramadan inilah peluang yang terbaik untuk kita menginsafi, merenungi dan melihat kembali apakah sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Saya cukup terpengaruh dengan sebuah karya yang ditulis almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali yang bertajuk Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim. Bagaimana sepatutnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, di mana beliau ada menyarankan 8 perkara yang sepatutnya kita lakukan bagi menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran itu suatu interaksi yang betul dan mendatangkan suatu ledakan reformasi ataupun mendatangkan suatu ledakan jiwa rohani, fizikal kepada umat Islam, dan akhirnya mampu melangsungkan kegemilangan tamadun Islam yang sekian lama. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, antara apa yang disebut oleh almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya tadi, beliau mengatakan bahawa kita tidak membaca Al-Quran, kalau kita baca sekalipun, tidak membaca serentak dengan 3 perkara yang ada pada diri kita. Apa yang disebut oleh beliau ini dinukilkan daripada tulisan Imam Al-Ghazali mengenai adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Apakah 3 perkara tersebut? Pertama ialah lidah, yang kedua ialah akal, dan yang ketiga ialah hati. Mungkin ada di kalangan kita yang membaca Al-Quran dengan betul, tapi hanya membacanya dengan lidah. Maka sebab itulah kesan daripada Al-Quran itu terhadap individu itu tidak maksimum. Ada di kalangan kita yang cuba membaca Al-Quran dengan akalnya, iaitu cuba memahaminya, tetapi tidak cuba memahaminya dari sumber yang betul, hanya bergantung kepada terjemahan Al-Quranul Karim semata-mata. Sebaliknya Al-Quran itu harus dihayati pada bahasa tuturnya yang asal, iaitu dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, ramai di kalangan kita yang tidak membaca Al-Quran dengan hati, iaitu tidak mentadabburkan Al-Quranul Karim. Jadi saya mengajak
tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, marilah sama-sama kita menunaikan hak Al-Quranul Karim seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang diulas kembali oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, iaitu apabila kita memegang Al-Quranul Karim, kita merasa begitu teruja kerana kita memegang sebuah kitab suci yang murni, kitab suci yang mulia, kitab suci yang tidak ada keraguan walaupun sepatah perkataan pun di dalamnya, maka kita akan cuba mendapat manfaat yang semaksimum mungkin daripada kitab tersebut. Kita cuba membaca kitab itu dengan sebutan yang betul, iaitu dengan bertajwid. Kita membacanya dengan murattal, iaitu membacanya dengan perlahan sehingga kita dapat memahami apa yang dituturkannya. Dan kita menghadapi masalah jika tidak dapat memahaminya dalam bahasa Arab, saya mencadangkan kepada tuan-tuan, cubalah datang ke masjid ataupun datang ke Akademi Pengajian Islam. Kita ada menyediakan kursus bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita cuba seboleh mungkin untuk memahami kitab suci yang Allah turunkan kepada kita, untuk kita sama-sama mendapat pedoman, dan setelah itu kita akan cuba membacanya dengan hati, iaitu kita akan bertadabbur. Dan kami di sini mempunyai ramai pakar-pakar dalam bidang pengajian Al-Quran. Kami mempunyai profesor, kami mempunyai ramai profesor madya dan pensyarah yang berkaliber yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita mendalami, menghayati, mentadabbur akan Al-Quranul Karim, kerana semua itu adalah sebahagian daripada tuntutan sikap kita ataupun interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Saya mengucapkan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mungkin sekarang akan hampir kepada penghujung sehingga kita dapat khatam Al-Quranul Karim, dan itu suatu pencapaian yang kita membanggakan. Tetapi janganlah terhenti hanya sekadar pada bacaan bibir. Sebaliknya kita cuba berfikir untuk memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah mana kita berfikir memahaminya dengan betul, kita cuba mentadabbur apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup yakin dengan penuh keyakinan bahawa kalaulah dulu Al-Quranul Karim mampu mengangkat para sahabat, tabi'in menjadi manusia hebat, maka Al-Quran tidak pernah lesu, kerana upaya yang ada pada Allah tidak pernah terbatas dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Tinggal lagi kita sahaja yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat janji-janji itu. Ayuh, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita memberikan hak Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan insya-Allah kita akan mengecapi kehebatan yang akan kita bina, yang akan kita garapkan sendiri, dan akhirnya kita meninggalkan sebuah peninggalan tamadun yang membanggakan kita, anak cucu kita, dan seterusnya memberi manfaat kepada manusia sejagat. Setakat itu dulu bicara ringkas pada tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.